Hadirin diminta untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku dan lagu Kebesaran Negeri Perak. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan salam seabad Ibu Kandung Sulu Budiman. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yang Berusaha Dr. Mat Rofa Ismail, Pengarah Jemputan, Yang Berusaha Profesor Dr. Ismail Zainul, Ahli Lembaga Pengarah Universiti, Yang Berusaha Profesor Dr. Marzita Putih, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPSI, Yang Berusaha Profesor Dr. Suryani Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UPSI, Yang Berusaha Encik Helmi Zaifura Abdul Rahman, Pendaftar UPSI, Ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, seterusnya Dekan-Dekan Fakulti, Pengarah-pengarah Pusat Tanggungjawab, Pengetua-pengetua Kolej Kediaman, Pegawai-pegawai kanan universiti dan sidang hadirin sekalian. Selamat datang ke ceramah Iktibar Sains dalam Peristiwa Agung Kurban sempena Perhimpunan Bulanan Universiti Pendidikan Sultan Idris Julai 2023. Untuk makluman hadirin, majlis pada pagi ini bersiaran langsung di Facebook rasmi UPSI dan pada hari ini dapat kita berkumpul bersama-sama di Dewan Auditorium yang serba indah ini bagi mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan kita sebentar sahaja nanti. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita menandatangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali bin Abdul Malik. Majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kami kembali segala urusan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon dan dengan kudrat dan iradat-Mu, cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas majlis sempena Perhimpunan Bulanan Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi bulan Julai 2023 yang diadakan pada pagi yang penuh barakah ini, ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga ke akhirnya. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripada-Mu, ya Allah, dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu, ya Allah. Kepada-Mu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga majlis kita pada pagi ini diberkati Rabbul Izzati. Hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, UPSI telah berjaya mencapai pelbagai pencapaian sama ada di dalam maupun di luar negara. Begitu juga pada bulan Jun yang lepas, UPSI telah menerima pelbagai pencapaian dan telah menganjurkan pelbagai aktiviti. Majlis pada hari ini juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Pusat Islam dan warga UPSI atas penganjuran dan sumbangan sempena program Kurban Perdana UPSI dengan 12 ekor lembu dan 300 sukarelawan. Untuk maklumat hadirin, UPSI telah menerima pengiktirafan yang membanggakan di samping pelaksanaan beberapa aktiviti universiti, iaitu yang pertama, penerima anugerah Outstanding National Education University Malaysia sempena Best Business Award 2023. Seterusnya, ranking QS World University Ranking 2023 di tangga 951 sehingga 1000. Seterusnya, ranking The World University Ranking Asia 2023 pada tangga 168. Selain itu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI telah mendapat pengiktirafan Pejabat SUK Perak untuk kepakaran FBK bagi penyediaan teks sembah ucapan Yang Berhormat SUK kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Seterusnya, Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan dan Pusat Sukan telah menjadi pusat latihan olahraga kebangsaan untuk persediaan atlet negara ke Thailand Kejohanan Olahraga Peringkat Asia. Seterusnya, Fakulti Bahasa dan Komunikasi telah mendapat hadiah sastra Darul Rizwan 2022 untuk Dr. Arif Muhammad.
Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI juga telah berjaya mendapat pingat emas dalam Carnival of Research and Innovation 2023 dengan tajuk inovasinya Pembelajaran berasaskan permainan digital IMO Image Magnum Opus Sulalatus Salatin melalui adaptasi peristiwa. Berikan tepukan kepada PM Dr. Nur Azimah Zakaria dari FBK, Dr. Mazharul Hasan Muhammad Hanafi dari FPM, Dr. Suhazlan Suhaimi dari FKMT, Dr. Nur Zalina Nur FBK dan Dr. Nur Farahana Muhammad Rusli dari FBK. Seterusnya, bagi Fakulti Pembangunan Manusia telah berjaya mendapat johan dalam pertandingan Business Pitching The Project Planner National Entrepreneurship and Career Festival 2023. Seterusnya, Fakulti Sains dan Matematik telah mendapat johan dalam pertandingan Inovasi Ilmu Khas Kebangsaan. Seterusnya, Fakulti Muzik, Seni Persembahan, Pusat Kebudayaan dan Majlis Perwakilan Pelajar bersama Istana Budaya telah menganjurkan program Orkestra Tradisional Malaysia Sounds of Malaysia. Seterusnya, bagi Fakulti Komputeran dan Metateknologi dengan kerjasama My5G Edison telah membuka Industri Calibre Digital Tech Trainings and Certifications. Pencapaian seterusnya, Pejabat Karang Mengarang UPSI telah mencatatkan keuntungan jualan sebanyak RM26,991.95 dengan menduduki tempat keempat dalam jualan tertinggi daripada 29 IPT sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Seterusnya, Pusat Sukan telah menganjurkan Super Opsi dan Kejora 2023 pada 2 hingga 18 Jun yang lepas. Pusat Kokurikulum pula telah mengadakan Carnival Kokurikulum 2023 pada 23 Jun yang lepas. Selain itu, Pusat Sukan juga telah mendapat johan dalam Hoki Liga Tournament UniKL Med dan Suksis UPSI telah dinobatkan johan Sukan Suksis Zon Utara 2023. Begitulah di antara pencapaian dan juga aktiviti yang telah dianjurkan sepanjang bulan Jun 2023. Berikan tepukan kepada seluruh warga UPSI yang terlibat dalam menganjurkan program pada bulan lepas. Hadirin sekalian, seperti kita sedia maklum, UPSI tidak pernah lekang dengan pelbagai aktiviti yang menarik sepanjang tahun. Begitu juga dengan bulan Julai ini. Antara aktiviti yang akan dianjurkan adalah hari ini kita ada Perhimpunan Bulan Julai UPSI dan juga Seminar Penyelidikan Kebangsaan SPK seperti yang anda semua boleh lihat di layar skrin utama. Okey, seterusnya Pusat Sukan akan menganjurkan kejohanan memanah temuka Barrabor dan Tradisional Mualim 2023 bermula 6 hingga 9 Julai 2023. Seterusnya pada 12 sehingga 14 Julai akan dianjurkan Global Conference of Communication, Culture and Contemporary Media yang dianjurkan oleh Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Pada 13 Julai 2023, Pusat Pembangunan Akademik akan menganjurkan Majlis Penganugerahan Sijil Khusus Darul Quran. Pada 13 Julai juga, Fakulti Bahasa dan Komunikasi akan mengadakan Majlis Perasmian Global Conference of Communication and Culture and Contemporary Media GLOCOM 2023. Pada 17 Julai akan berlangsungnya Wacana Ilmu Kedaulatan Malaysia, Governance Utama Negara yang dianjurkan oleh Institut Peradaban Melayu. Kita teruskan lagi, pada 18 Julai akan dianjurkan Persidangan Meja Bulat Anjuran Pusat Pedagogi, Penyelidikan dan Inovasi. Seterusnya, pada 20 Julai dianjurkan program Sambutan Awal Muharram, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Pusat Islam. Pada 22 Julai akan diadakan Pasar Budaya UPSI Anjuran Institut Peradaban Melayu dan pada 25 sehingga 26 Julai 2023 Fakulti Teknikal dan Vocational akan menganjurkan Formula Motorsport Education Competition 2023. Seterusnya, pada 25 Julai 2023, Fakulti Sains dan Matematik akan menganjurkan program belia lestari Akib UPSI Belia Pemangkin Malaysia Madani.
Dan hari terakhir pada bulan Julai 2023 iaitu 31 Julai akan dianjurkan webinar dan pameran sambutan Hari Museum anjuran Institut Peradaban Melayu dan majlis menandatangani MOU UPSI dan Selipakon University oleh Fakulti Muzik dan Seni Persembahan. Itulah antara perancangan aktiviti yang akan berlangsung di UPSI sepanjang bulan Julai 2023. Berikan tepukan kepada seluruh warga UPSI yang akan menganjurkan aktiviti yang menarik sepanjang Julai 2023. Hadirin sekalian, nampaknya saya juga telah panjang berceloteh. Marilah kita teruskan majlis kita pada pagi ini dengan menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf, Naib Chancellor UPSI untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Jutaan terima kasih adik Nisa. Kita berikan tepukan pada adik Nisa. Pelajar kita mantan MPP. Hebat orang UPSI Syabas tahniah adik Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang berusaha Profesor Dr. Mat Rofa Ismail, penceramah jemputan yang kita alu-alukan kehadirannya, kita berikan tepukan yang maha gemuruh. Orang UPSI hari ni tepuk tak kuat Mimah. Penat tepuk tadi ke? Dengar sekali tepukan lagi kuat-kuat sikit. Barulah semangat Prof. Mat Rofa. Kalau tak dia cakap UPM tepuk lagi kuat. Malu kita. Yang berusaha ahli-ahli jawatan kuasa, pengurusan universiti. Seterusnya penganjur program pada hari ini kita berikan tepukan kepada Pusat Islam dan BKK. Sebenarnya dalam perancangan kita nak buat hari keluarga. Tapi bila kita bincang-bincang, kita nak buat hari keluarga kena ada durian. Jadi durian tak ada musim. So hari keluarga tu kita tangguhkan ya Dr. Nizam, kan, ke tarikh yang ada durian, dan kita akan jamu durian ramai-ramai untuk seluruh warga UPSI insya-Allah. Berilah tepukan sikit pada PK dan KPA. Seterusnya dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah pusat, pengetua-pengetua kolej, pegawai-pegawai kanan dan sahabat-sahabat serta keluarga UPSI yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Minggu ni banyak makan daging ke? Ke penuh dalam fridge? Berapa ramai yang terlibat dalam aktiviti korban UPSI tahun ni? Sila angkat tangan. Alhamdulillah, kita berikan tepukan kepada mereka yang memberikan sokongan. Buat kali pertamanya rekod 11 ekor lembu. 12 Ustaz? 11 ekor lembu ditumbangkan di perkarangan Masjid Al-Mursyidin. Alhamdulillah, syabas tahniah pada Pusat Islam. Dan terima kasih kepada mereka yang menyertai ibadah korban pada tahun ini, dan kita galakkan pada semua sahabat-sahabat UPSI di rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dapat sama-sama kita sertai insya-Allah pada tahun hadapan. Saya tak berhasrat nak bercakap panjang kerana penceramah kita bukan kaleng-kaleng. Penceramah kita orang yang hebat, yang hadir, yang akan membicarakan tentang Islam dan sains. Sahabat-sahabat, saya hingga hari ini terkesan dengan tazkirah yang disampaikan oleh TN Sepa. Bukan kaleng-kaleng TN Sepa ni. Diceritakan tentang Ismail. Dan dimaklumkan bahawa kita semua ada Ismail. Semua orang. Bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi kita semua di Ismail. Ismail itu adalah pangkat kita. Ismail itu adalah harta kita. Ismail itu adalah ego kita. Ismail itu adalah usaha kita. Ismail itu adalah bakti kita. Yang kita korbankan bukan hanya untuk keluarga sahaja, tetapi untuk UPSI yang tercinta. Dan di hari ini izinkan saya mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih pada sahabat-sahabat kerana telah berkorban untuk UPSI yang tercinta ini. Kita perhatikan pelbagai kejayaan yang dicapai. Kita perhatikan pelbagai program yang diatur. Lelah, letih, penat, gusar, takut, ditinggalkan anak dan isteri,
namun pengorbanan sahabat-sahabat begitu hebat, begitu jitu, begitu ikhlas dan diberikan buat ibu kandung suluh budiman yang tercinta. Terima kasih, terima kasih, terima kasih sahabat-sahabat semua. Dah tak berapa kuat tepuk dah. Okey. Jadi hari ini kita akan mendengar satu ceramah yang pastinya akan meninggalkan sosok yang hebat pada diri kita, kerana acap kali kita bercerita tentang Islam dan fardu kifayah, tetapi hari ini kita akan bercerita tentang Islam dan sebagai sains kehidupan. Sains kehidupan yang akan membawa kita ke alam yang kekal, yang tanpa mati, yang ada di sana. Dan mudah-mudahan ianya akan memberikan pengajaran, pembelajaran dan seterusnya, membangunkan lagi semangat pengorbanan, semangat ikhlas, semangat jitu dan semangat kecintaan kita buat UPSI yang tercinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor atas ucapan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Oleh itu, tanpa membuang masa, majlis menjemput Yang Berusaha Dr. Mat Rofa Ismail, penceramah jemputan kita untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk Iktibas Sains dalam Peristiwa Korban. Dengan penuh takzimnya mempersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Pengurusi majlis yang muliakan, Datuk Naib Chancellor yang dihormati, para profesor, para dekan, para pensyarah, ketua-ketua jabatan, dan para hadirin sekalian. Dan mula-mula sekali saya mengucapkan kesyukuran dapat bersama dengan para warga UPSI yang saya hormati. Dan saya agak terpegun dengan pagi ini. Dan apakah yang saya nak sebutkan di sini, mudah-mudahan sekiranya tidak mencapai apa yang dimaksudkan oleh Rustia, mula-mula sekali saya mohon maaf. Dan saya diberikan tajuk oleh Rustia tentang ibadah korban, penglihatan dari segi sains dan Al-Quran. Al-Fadhil, Naib Chancellor kita tadi telah menyebut tentang Ismail, pengorbanan yang dilakukan oleh contoh agung kita, Nabi Ibrahim AS. Dan dalam ayat Quran, surah As-Saffat juga menceritakan perkara tersebut. Allah menekankan bagaimanakah pengorbanan yang agung, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan mengorbankan anandanya Nabi Ismail AS, satu contoh pengorbanan teragung dalam sejarah manusia. Allah selamatkan Nabi Ismail dalam ayat Quran ini, dan kita juga disyariahkan apabila Rasulullah diutuskan membawa contoh korban yang sama. Para sekalian, mari kita kenang kembali pengorbanan dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS yang dilahirkan di Iraq, yang telah berdepan dengan raja yang perkasa, Raja Namrud. Raja Namrud mempunyai segala kekuasaan dan dia berdepan dengan Nabi Ibrahim AS tentang ketuhanan, sebab Namrud mengaku dia adalah Tuhan. Dan Nabi Ibrahim berhujah, sekiranya
Tuhan kami ialah Tuhan yang menghidup dan matikan. Dan kata Namrud, kami dapat menghidup dan matikan. Kata Nabi Ibrahim, sekiranya Tuhan adalah Tuhan, naikkan matahari daripada barat, sedangkan Tuhanku menaikkan matahari daripada timur. Fabuhatal ladzi kafar, maka orang kafir pun kalah dalam perdebatan. Orang yang berkuasa apabila mereka telah kalah hujah, mereka menggunakan kuasa mereka. Namrud menggunakan kuasanya untuk membakar Nabi Allah Ibrahim AS, dan Allah telah selamatkan Nabi Ibrahim daripada angkara tersebut. Nabi Ibrahim berpindah daripada Iraq menuju ke Haran dan akhirnya sampai ke Jerusalem. Apabila Nabi Ibrahim sampai ke Jerusalem, di situ sudah ada penduduk Kanaan. Penduduk Kanaan tidak menerima Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpindah ke Mesir, kemudian berpindah kembali kepada Jerusalem, dan menunjukkan bahawa ketika Nabi Ibrahim sampai di Jerusalem, di situ telah ada penduduk bangsa Kanaan, iaitu bangsa Palestin sekarang. Di sinilah untuk mematahkan hujah. Orang Yahudi mengatakan bahawa Israel, Palestin adalah bumi mereka, sebab mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Sedangkan apabila Nabi Ibrahim sampai di Palestin, di situ sudah ada penduduk, iaitu penduduk Palestin sekarang. Pengamanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, apabila Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, Nabi Ibrahim berdoa dan meletakkan Nabi Ismail di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Dan Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah memberikan rezeki dan jadikan negara ini negara yang aman, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Quran. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir qala man kafar wa ma tamu qalila thumma atruhu ila adhabin nar wa bisal masir. Surah Azim. Dan ingat ketika Nabi Ibrahim berdoa supaya Tuhanku jadikanlah bumi ini, bumi Mekah ini, bumi yang aman sejahtera, dan kenalah rezeki kepada penduduknya daripada buah-buahan bagi mereka yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Dan Allah mengatakan, bahkan aku akan berikan rezeki kepada orang kafir, dan aku akan berikan nikmat sedikit, kemudian akan dikembalikan kepada azab neraka seburuk tempat kembali. Hari ini doa Nabi Ibrahim telah termakbul. Kalau kita ke Mekah, kita dapati bahawa segala buah-buahan yang terdapat di dunia terdapat di Mekah. Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah berikan rezeki yang banyak pada penduduk Mekah, dan terbukti Mekah tidak ada pohon, tetapi dengan buah yang pelbagai. Dan inilah mukjizat Nabi Ibrahim sebelum dia telah diperintahkan untuk mengadakan pengorbanan yang agung, pengorbanan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail AS. Dan kita ingat peristiwa yang besar ini, pengorbanan yang tidak ada tandanya, dan disyariatkan kita kembali hari ini untuk melakukan korban. Dan kita ucapkan tahniah kepada opsi yang telah berjaya mengadakan korban sebagai simbol pengorbanan yang telah disyariatkan dalam agama kita. Dalam konteks syariat kita, antara haiwan yang boleh kita korbankan adalah unta, lembu, kambing dan biri-biri, dan mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Inilah sebagai pengorbanan kepada yang mencipta haiwan tersebut. Dan apabila kita ditanya, kenapakah umat Islam mengorbankan haiwan? Kita lihat dalam makanan seimbang kita. Seimbang kita, piramid makanan kita daripada atas ke bawah. Di bawah karbohidrat, sebahagiannya protein, sebahagiannya sayur-sayuran dan sebagainya, menunjukkan bahawa dari segi tabi'i manusia memakan sebahagian daripada makanannya adalah daging sebagai piramid yang sejahtera. Inilah tabi'i. Dan seluruh dunia menggunakan makanan yang sama, dan Islam memberikan jalan syariah yang indah bagaimanakah harus dilakukan oleh haiwan untuk kita jadikan makanan. Dan Islam memberikan akhlak dalam konteks hubungan kita dengan masyarakat, dengan haiwan, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar. Kita kembali, apakah hukum apabila kita melakukan korban? Dalam mazhab kita mengatakan bahawa inilah sunat muakkad, tetapi dalam mazhab yang lain mengatakan dia wajib bagi mereka yang mampu. Walau macam mana teman, ialah satu pengorbanan yang kita harus lakukan berdasarkan pada syariah. Haiwan dilakukan dengan penuh kasih sayang, dan apa yang Allah sediakan kepada manusia harus kita jadikan dia sebagai
satu ibadah dan untuk kita bersyukur dan menandakan pengorbanan antara haiwan dan juga harta yang kita korbankan sebagai tanda kita bersyukur pada pencipta kita yang Maha Agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada dikau ya Muhammad kebaikan yang banyak, Al-Kautsar, dan adalah kamu bersalah kepada Tuhan dikau dan berkorbanlah, dan musuh kamu sesungguhnya akan terputus sebutannya. Dan itulah yang kita lihat perintahnya sabit pada Al-Quran, sabit daripada sunnah, dan Allah menyeru ataupun fasholli lirabbik wanhar, dan berkorbanlah. Inilah sebahagian daripada syarah yang diturunkan kepada Rasulullah. Ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar ialah kebaikan yang banyak, ataupun dia adalah sebahagian daripada kolam yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah di akhirat nanti. Dan bagi umat yang diberikan minum daripada Kautsar tersebut, mereka yang diberikan kelebihan dan rempah rahmat ilahi, dan itulah yang kita sama-sama harapkan. Dan marilah kita sama-sama kenangi peristiwa haji yang dikaitkan dengan korban yang indah tadi. Umat Islam sekarang masih berada di tanah suci sebahagiannya. Kita lihat bagaimanakah korban yang dilakukan dalam konteks jemaah haji. Kita bermula di Mekah, dan selepas 9 hari bulan Zulhijjah kita akan wukuf di Arafah. Selepas kita wukuf di padang Arafah, kita akan bertolak ke Muzdalifah, bermalam di Zulhijjah, dan paginya kita bertolak ke Mina. Di Mina kita melontar Jamrah Aqabah pada hari 10 Zulhijjah. Dan selepas itu Rasulullah dalam haji al-wada Rasulullah, baginda Rasulullah telah menyembelih korban yang banyak. 100 ekor unta telah disediakan untuk korban hari itu. Dalam konteks ini kita lihat hari Arafah ialah hari untuk kita menunjukkan keperhambaan kita kepada Allah, berdoa, dan Arafah ialah simbol perhimpunan agung yang bakal kita hadapi daripada mahsyar nanti. Di padang Arafah kita dengan pakaian yang sama, kita adalah saudara yang sama, tidak ada yang tinggi dan rendah, kita dengan pakaian putih yang sama, di tempat yang sama, pada hari yang sama, bulan yang sama, ayah yang sama, Allah yang sama, dan kitalah sama. Dalam konteks ini kita berdoa untuk menunjukkan kesyukuran kita. Dan Rasulullah dalam satu hadis mengatakan doa yang terbaik daripada Arafah ialah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan kita ulang walaupun di luar daripada wukuf, dia adalah satu zikir yang indah yang menyatakan penghambaan manusia terhadap Khaliqnya. Mari kita lihat ibadah korban yang dilakukan oleh umat Islam di padang di Mina. Dan Mina adalah terletak di antara dua banjaran gunung. Di sinilah peta asas di Mina, dan Mina adalah tempat berkorban. Dalam hadis terakhir Rasulullah yang disebut sebagai hadis al-wada, Rasulullah telah mengorbankan 100 ekor unta sebagai simbol pengorbanan kesyukuran yang harus diikuti oleh para umatnya. Dalam konteks ini kita lihat inilah sebahagian daripada jamarah tempat kita melontar pada 10 Zulhijjah. Dan sekarang bangunan ini telah semakin cantik. Diadakan tingkat-tingkat yang khusus untuk kita melontar jamrah, simbol bahawa dalam perjuangan kita untuk melaksanakan pengorbanan kita sentiasa ada halangan. Dalam konteks ini syaitan sentiasa menjeru manusia supaya tidak melakukan kebaikan, pengorbanan, dan kesyukuran pada ilahi. Dan inilah yang disimbolkan dalam ibadah haji yang kita sebut sebagai jamrah. Dalam ibadah haji yang terakhir Rasulullah, dikatakan dalam surah ini Rasulullah telah melontar 7 batu pada hari pertama, yaitu Jamrah Aqabah. Kemudian Rasulullah mengatakan, nahartu hahuna, dan saya berkorban di sini, dan Mina adalah seluruhnya adalah tempat korban, dan korbanlah dalam jalan kamu. Inilah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam sepanjang tahun. Dan korban ialah sebagai simbol Allah berikan rezeki pada kita, termasuklah ladang-ladang, ternakan, dan Allah uji kita apakah kita sanggup untuk menyatakan kesyukuran dalam bentuk
korban yang disyariahkan. Dalam konteks Rasulullah, pada pagi tersebut Rasulullah telah berkorban, dan selepas Rasulullah melontar Jamrah Aqabah, Rasulullah bercukur dan ada yang bergunting, dan kemudian Rasulullah telah menyembelih 100 ekor unta sebagai simbol pengorbanan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah dalam konteks haji terakhir baginda. Kita bercukur sebagai simbol bahawa kita kembali kepada fitrah kita. Kita lupakan segala yang lepas. Kita lupakan apa yang telah laku selama ini dan kita kembali pada Allah. Kita bertaubat dan kita menjadi manusia yang baru. Baru dari segi falsafah, baru dari segi azam, baru dari segi pendekatan kita apabila kita melihat kehidupan kita seterusnya. Dan kita lah manusia yang bersyukur. Allah berikan rezeki pada kita dan kita sampai di tempat haji sebagai rukun Islam yang kelima. Dalam satu hadis, sesungguhnya Rasulullah telah berkorban sebanyak 100 ekor unta. Dan Rasulullah menyembelih dengan tangan baginda sendiri sebanyak 63 ekor unta. Dan selebihnya diminta supaya Sayyidina Ali yang melakukan penyembelihan seterusnya. Ketika haji terakhir baginda Rasulullah, usia baginda ialah 63 tahun. Yang disimpulkan 63 ekor unta yang disembelih sebagai korban sebagai simbol kesyukuran, pengorbanan dan perjuangan. Seolah-olah 63 ekor unta ialah simbol perjuangan Rasulullah sepanjang 63 tahun. Dan Sayyidina Ali menyembelih 37 yang genap 100 ekor seluruhnya pada hari tersebut. Dan itulah haji terakhir. Dan para jemaah sekalian, izinkanlah saya untuk mengulang kembali khutbah baginda Rasulullah pada hari tersebut sebagai menyatakan peristiwa yang umum. Rasulullah menyatakan pengisytiharan manusia adalah sama. Kullukum min Adam, Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah, dan yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Inna zaman qad istadar kahati yaumi khalaqas samawati. As-sanah isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salatun mutaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Madi wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman telah beredar dan masa bulan di sisi Allah, tahun di sisi Allah ialah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Bulan yang dilarang untuk berperang. Bulan yang aman sejahtera, tidak ada melakukan segala provokasi, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Dan bulan itulah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itulah 4 bulan yang diharamkan kegiatan peperangan dalam Islam. Bulan yang tenang dan sejahtera. Dan Rasulullah berkata bahawa ayu syahrin hadza, apakah bulan ini? Rasulullah bertanya. Kemudian kami mengatakan ialah bulan haram. Dan Rasulullah bertanya, ayu baladin hadza, ini bumi apa? Dan kami mengatakan ini bumi haram. Dan Rasulullah mengatakan ini hari apa? Dan kami mengatakan inilah hari korban 10 Zulhijjah. Maka Rasulullah mengisytiharkan satu pengisytiharan yang sejagat. Inna dima'akum wa amlakum wa aradakum alaikum haram karmati hayyumkum hadza fi yaumikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya saya isytiharkan hari ini bahawa darah kamu haram diceroboh, harta kamu haram diceroboh, dan maruah kamu haram diceroboh. 3 perkara hak asasi manusia diisahkan oleh Rasulullah dalam khutbah hari Arafah. Sesungguhnya darah kamu haram untuk diceroboh, harta kamu terpelihara dan haram diceroboh, dan kemuliaan kamu, maruah kamu haram untuk diceroboh. Dan kita lihat 3 perkara inilah yang diceroboh setiap masa dan ketika dalam dunia moden hari ini. Kita lihat bagaimanakah di Palestin. Palestin diceroboh siang dan malam sejak tahun 1948, dan mereka sekaligus menceroboh harta, menceroboh nyawa dan menceroboh kemuliaan orang Palestin. Lihat bagaimanakah masyarakat di Xinjiang, bagaimana masyarakat di Syria, bagaimana masyarakat di Yaman diceroboh ketiga-tiganya sekaligus, sedangkan pengisytiharan hak asasi manusia diisytiharkan oleh baginda Rasulullah dalam
pertemuan ataupun dalam khatib ataupun dalam padang Arafah dalam haji terakhir baginda Rasulullah. Dan tuan-tuan, kita lihat bangsa bersatu hanya mengadakan Charter of Justice, Charter of Equality pada tahun 1945, selepas 1300 tahun telah berlalu yang diisyaratkan oleh Rasulullah di padang Arafah. Mereka mengisyaratkan apa yang sama. Di bangsa bersatu ada Charter of Justice, ada Charter of Equality dan sebagainya. Tetapi selepas bangsa bersatu ditubuhkan, kita lihat pencerobohan dilakukan di mana-mana saja. Dan apakah ini hak asasi manusia dihormati sebagaimana yang diisyaratkan dalam haji yang terakhir baginda Rasulullah. Pada hari tersebut, pada hari tasyrik, Rasulullah telah melakukan balingan jamrah sebagaimana yang kita katakan simbol. Simbol dalam perjuangan kita ada halangan. Halangan datang daripada berbagai cara, daripada seluruh, dan dalam konteks ini musuh yang tidak dapat lihat, iaitu syaitan yang mengganggu dalam perkara-perkara kebaikan, dan ini dijelmakan dalam syarah kita, iaitu melontar jam Aqabah pada hari tasyrik. Dan untuk melengkapkan 3 hari tasyrik sebanyak 21 kali dengan 3 termasuk campur 7 pada hari yang pertama, maka itulah jumrah ataupun jumlah jamrah yang dilakukan dalam haji setiap umat Islam. Sekarang tuan-tuan, maka kita lihat kepada korban kita. Kita lihat dalam ketika di Mina, penyembelihan sebagai simbol pengorbanan dilakukan dalam Islam, dan sekarang sudah ada rumah yang dilantik, yang dibentuk ataupun yang ditubuhkan oleh kerajaan Saudi untuk mengendalikan sembelihan secara yang paling ihsan. Melakukan penyembelihan secara yang paling ihsan dalam konteks untuk menyatakan pengorbanan kita sebagaimana disyarahkan dalam agama yang mulia. Dan hari ini tuan-tuan, kita lihat binatang korban ini, di antara etika akhlak kita bersama haiwan ialah supaya dilakukan yang sebagaimana dinyatakan dalam satu hadis yang mulia, Iza zabahtum fahsanu zabahah. Sekiranya kamu menyembelih, maka lakukan penyembelihan secara ihsan, melakukan secara baik. Wal yuhaddadukum, dan hendaklah seorang kamu menajamkan pisaunya, dan hendaklah direhatkan haiwan sembelihannya. Kambing yang disembelih ini harus kita rehat sebelum disembelih, sebab daging manusia adalah sebahagian daripada piramid makanan yang seimbang. Dalam konteks ini kita lihat penyembelihan dilakukan dalam hadis yang mulia. Rasulullah bersabda, innallaha kadzaba ihsan ala kulli syai'. Sebagaimana hadis tadi, Allah telah mewajibkan supaya kita melakukan ihsan dalam setiap urusan kita. Wa iza qataltum fahsinul qatlah, sekiranya kamu membunuh, lakukan dengan penuh ihsan. Wa iza zabahtum fahsinul zabhah, dan sekiranya kamu melakukan penyembelihan, lakukan dengan penuh ihsan. Wal yahdadukum syafratahu, dan hendaklah kamu tajamkan pisaunya. Wal yurahih zabihatahu, dan binatang yang disembelih harus direhatkan sebelum disembelih. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, di dalam mazhab Syafi'i, penyembelihan yang sempurna ialah harus diputuskan 3 salur darah, salur makanan dan salur udara. Dan dalam konteks saintifik, sebaik saja diputuskan ketiga-tiga ini, rangsangan sakit telah terputus. Sebab dalam kesakitan kita akan dibawa oleh saraf, ditafsirkan oleh otak, dan kita rasakan sakit. Tetapi apabila diputuskan saraf ini, maka sakit yang dialami oleh jasad badan kita tidak sampai ke otak untuk ditafsirkan kesakitan, maka kesakitan tidak dirasai oleh binatang yang dilakukan penyembelihan secara Islam. Kita lihat bukti saintifik dalam konteks ini. Apabila umat Islam melakukan perkara tersebut, dikritik oleh seluruh dunia dalam konteks penyembelihan yang sempurna yang disarankan oleh syariat kita. Selain daripada pengorbanan kita, maka kita harus korbankan sifat-sifat yang buruk dalam diri kita. Korbankan sifat hasad dengki, sebab hasad ialah hasad yang terpendam dalam dada kita, harus kita korbankan. Bersihkan diri kita sebelum kita korbankan haiwan. Diri kita al-haqad daun dafin, dan penyakit hasad dengki
tersimpan, tersembunyi di dalam hati yang keluar daripada sikap yang sangat buruk dan harus kita korbankan sebelum kita korbankan haiwan kita. Dan Rasulullah telah bersabda, la tabawadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kamu saling benci-membenci, jangan kamu saling hasad-menghasati, jangan kamu saling belakang-membelakangi, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Dan seruan kita adalah bersaudara, kita daripada ayah yang sama, dan kita lihat DNA kita yang sama. Hari ini kalau kita lihat Y kromosom kita, kalau kita trace semua bangsa dunia, dia kembali kepada satu kromosom ayah yang sama. Maksudnya dari segi saintifik, kita ayah yang sama. Dan kita daripada Tuhan yang sama, dan kita bersaudara. Alangkah buruknya sekiranya sifat yang harus kita korban ini masih menjalar dalam masyarakat kita. Dan Rasulullah telah memberikan nasihat yang cukup indah. La tabawadu, jangan kamu saling benci-membenci, marah-memarahi. Wala tahasadu, jangan kamu dengki-mendengki dalam konteks rezeki Allah yang luas. Masing-masing kita mencari dan bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Tidak ada kebahagiaan mereka yang tidak bersyukur. Dan bersyukurlah kumucak kebahagiaan, dan mereka yang tidak bersyukur tidak akan bahagia. Wala tadabaru, jangan saling belakang-membelakangi. Jadilah kita satu jasad yang sama. Walaupun kita berlain bangsa, berlain agama, tetapi kita masih ada kemanusiaan yang sama. Kita berketurunan yang sama. Kita perlukan tanamkan sifat yang bersama untuk kita kembangkan, bukan kita mencari sifat perselisihan ataupun perbezaan kita yang kita harus kembangkan. Wa kunu ibadallahi khalis ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Dan inilah seruan Rasulullah dalam konteks kita sesama manusia, berlainan agama, berlainan bangsa, tetapi marilah kita menjadi hamba Allah yang sama, hamba Allah yang patuh, dan kita bersaudara. Jangan kita masing-masing benci-membenci, dengki-dengki, disebabkan kita ada kelebihan dan orang lain tidak ada kelebihan. Kelebihan adalah subjektif. Dan tuan-tuan yang saya hormati, para pensyarah, para profesor yang saya hormati, Allah berikan kelebihan kepada setiap yang kita ada. Dan kita mesti harus kita berterima kasih kepada petani di kampung. Tanpa ada petani, kita tidak boleh menjadi pensyarah sebab makanan mereka yang sediakan pada kita. Kita bergantung pada orang lain. Daripada setiap unit kita masing-masing ada kelebihan. Walaupun kita lulus tinggi, tetapi orang lain mempunyai kelebihan dalam bidang masing-masing. Dan kita perlukan kepada seluruh unit masyarakat dalam konteks kehidupan bersaudara. Jangan jadi seperti sahabat kita ini. Di sini ialah rumahnya, di sebelahnya rumah saudaranya. Dia telah mengadakan satu sukatan persaudaraan. Dia telah putuskan persaudaraan. Di kiri adik di sebelah kanan, dan dua saudara telah diputuskan oleh pagar yang memisahkan saudara yang sama. Sekiranya ini berlaku dalam masyarakat kita, alangkah malangnya. Kita harus korbankan sifat ini. Kita korbankan sifat belakang-membelakangi, benci-membenci, hasad, sama-sama menghasad, maka kita korbankan sifat itu. Dan kita isikan kolbu kita dengan sifat-sifat yang mulia. Kita tinggalkan segala sifat yang buruk dan kita hiaskan dengan sifat-sifat yang mulia. Sifat kasih sayang, sifat ihsan, sifat tolong-menolong, dan segala dosa, noda yang berada dalam jasad kita harus kita keluarkan, dan kita hiaskan diri kita dengan sifat yang mulia dan tinggalkan sifat yang buruk. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa sa'alakum ma fis samawati wa sa'alakum ma fis samawati wa ma wa sa'alakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Wa sa'alakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Dan Allah permudahkan pada kamu seluruh yang ada langit dan bumi. Allah permudahkan pada kamu, termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, segala isinya Allah permudahkan untuk kita. Dan kalau kita menyembelih haiwan, itu sebahagian yang Allah anugerahkan kepada seluruh hambanya. Dan itulah di antara ayat-ayat bagi mereka yang berfikir. Mari kita berfikir hari ini, tuan-tuan. Satu fenomena apabila umat Islam merayakan Hari Korban, negara-negara yang mengekspor haiwan telah membatalkan, dan mereka telah tidak lagi mengekspor haiwan ternakan,
termasuk Australia, New Zealand, telah tidak lagi ekspor pada kita dan kita terpaksa mencari haiwan untuk tujuan ini dalam konteks di kawasan Asia Tenggara. Sebab mereka telah dilakukan perkara ini dan mereka mengatakan kami tidak akan ekspor kepada orang Islam, termasuklah di Jeddah, termasuklah di Mekah atau di seluruh negara Islam, sebab apa yang dilakukan oleh Islam adalah satu perkara yang zalim dan itu kata-kata mereka. Bagi kita lihat apakah yang kita harus sebut. Australia telah memulakan, dia telah mengharamkan untuk ekspor lembu untuk tujuan korban ke negara kita. Dan itu sebab lembu semakin lama semakin tinggi harganya. Dalam konteks ini kita lihat, bukan saja Australia, terdapat pencinta haiwan mengatakan bahawa makan daging maksudnya membunuh. Apakah benar? Mereka pejuang daripada barat mengatakan sembelihan ialah membunuh. Sedangkan mereka lah yang banyak menjual restoran-restoran segera mereka, termasuklah Burger King, KFC, McDonald ialah juara dalam penjualan daging dan mereka kritik kita. Mereka mengkritik kita yang melakukan korban untuk orang miskin, sedangkan mereka menyediakan daging haiwan untuk orang kaya. Kapitalis melakukan penyembelihan untuk orang kaya, sedangkan umat Islam melakukan korban untuk orang miskin. Dan mereka protes apa yang kita lakukan. Kita lihat apakah yang dilakukan. Kita lihat begitu juga dengan Persatuan Human Society, Animal Rights Groups dan sebagainya yang telah berkembang di luar negara kita atau dalam negara kita, dalam berbagai-bagai NGO, termasuklah hak asasi manusia. Mereka melakukan protes terhadap ibadah umat Islam ini. Menonjol di Eropah ialah Perancis. Perancis telah mengharamkan umat Islam melakukan korban. Begitu juga dengan negara-negara di sekitar Perancis, termasuklah Switzerland. Dan kita lihat UK juga mengadakan satu peraturan yang sangat ketat. Mengikut British Veterinary Association mengatakan bahawa setiap haiwan yang digunakan di UK harus dilalikan sebelum disembelih. Dilalikan maksudnya di stunning dan dikenakan voltage yang tinggi kepada otak mereka. Selepas dikenakan pelalian barulah disembelih. Inilah yang dikeluarkan oleh Persatuan British ataupun Persatuan Veterinary British dalam konteks yang mereka sebut sebagai ihsan kepada haiwan. Kita lihat, mereka mengkritik daging yang kita lakukan dalam korban untuk orang miskin. Tetapi di London saja, kita lihat restoran-restoran yang berasaskan daging yang terkenal, ini senarai antara yang terkenal di London dalam menjual daging steak dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat, maksudnya mereka melakukan bersama tetapi mereka mengkritik kita. Dan mereka menjadikan bahawa sembelih umat Islam ialah zalim sebab mengeluarkan darah. Tetapi mereka tidak sedar bahawa apabila dilakukan dengan stunning, dengan voltage yang tinggi kepada haiwan, maka jantung telah tidak bergerak dan darah tidak keluar dan segala toksik, bakteria dan segala keburukan ataupun kekotoran dalam darah terkumpul dalam daging haiwan yang tidak dilakukan sembelihan yang sempurna. Dan sekiranya Islam sembelih, maka segala toksik, virus dan bakteria akan keluar daripada badan haiwan dan daging yang kita makanlah daging yang sempurna dari segi saintifik. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang barat, mereka melakukan pelalian ke atas haiwan, haiwan sudah separuh mati, dan sekiranya disembelih sekalipun, darah sudah tidak keluar lagi. Ataupun keluar secara meleleh dan maka virus, bakteria akan tertinggal dalam badan haiwan dan itu menyebabkan penyakit yang berbagai melanda masyarakat Eropah. Disebabkan mereka makan daging haiwan yang bercampur dengan bakteria, virus, toksik dan sebagainya. Berbeza dengan Islam. Daging yang disembelih dengan cara Islam mengeluarkan segala toksik dan tinggallah daging yang bersih. Dan kita makan daging yang bersih, dan sekiranya kita menggunakan daging yang dilakukan oleh orang barat, selepas kita menggoreng drumstick ayam, kita gigit keluar darah, maksudnya darah masih terkumpul dalam badan hewan, berbeza dengan cara umat Islam yang bersih sebab daging telah tidak ada sebarang haiwan ataupun bakteria. Burger King, mereka sebut kita zalim, tapi mereka mengadakan restoran Burger King daripada hujung dunia kepada hujung dunia, daripada utara ke selatan, timur ke barat.
Seluruh dunia ada Burger King dan mereka adalah juara dalam penyembelihan dan mereka mengorbankan 1 juta haiwan satu hari untuk seluruh restoran mereka. Dan mereka sebut tentang kita yang melakukan setahun sekali zalim, sedangkan mereka melakukan perkara yang sama di Eropah, tetapi mereka tidak highlight apa yang mereka lakukan. Mari kita bandingkan apakah yang dilakukan mereka dan apa yang kita lakukan. Dalam konteks ini McDonald tidak kecuali, dan dia memberikan franchisee kepada peniaga-peniaga negara kita, tetapi dasar yang mereka lakukan, haiwan yang mereka lakukan ialah dengan pelalian. Mari kita lihat apakah kesan pelalian kepada haiwan. Apabila seekor haiwan dikenakan pelalian voltage yang tinggi, maka kesakitan dirasakan oleh otak sebab otak tidak mati. Jantung sudah hampir berhenti denyutan dan darah tidak dikeluarkan lagi. Dan sekiranya digunakan makanan tersebut, maka segala toksik, virus terkandung di dalam badan haiwan, dan apabila kita makan, penyakit akan ditransfer kepada manusia. Dan itu sebabnya masyarakat dunia hari ini menghadapi masyarakat yang disebabkan oleh makanan, lebih lagi makanan yang dikaitkan dengan restoran segera ini. Mari kita lihat. Ini gambar di manakah restoran McDonald di US. Setiap titik itulah restoran McDonald. Tidak ada ruang di Amerika. Makanan utama mereka dan tentulah penyembelihan berlaku. Pembunuhan haiwan berlaku, tetapi mereka tidak highlightkan di sini. Mereka highlightkan umat Islam yang melakukannya, sedangkan mereka melakukan perkara yang lebih dahsyat pada kita. Dan ini ialah toke-toke ataupun kapitalis yang kaya raya dan diberikan untuk orang-orang yang bangsawan makannya, orang-orang yang kaya raya, tetapi sembelihan kita untuk orang miskin. Perbezaan antara kita dengan mereka sangat jelas, sedangkan kita yang dikritik, sedangkan mereka lakukan perkara yang sama. Saya ingin berkongsi dengan para profesor sekalian. Satu kajian dilakukan oleh seorang profesor di Universiti Hannover, Jerman. Tujuan asalnya untuk menunjukkan penyembelihan haiwan Islam sangat zalim. Tetapi apakah yang dilakukan kesimpulan oleh saintis ini? Mereka cuba mengkaji sembelihan dilakukan oleh Islam dan sembelih yang dilakukan oleh kapitalis ataupun barat. Mula-mula sekali dia gunakan sembelihan cara Islam. Dan untuk tujuan tersebut, haiwan ini diletakkan EEG di kepala. EEG ialah untuk merekod kesan otak dalam konteks sakit dan sebagainya. Diletakkan ECG di dada binatang tersebut untuk merakamkan denyutan jantung. Dan disembelih dengan pisau tajam. Dan doktor yang melakukannya lah Dr. William Schultz ini daripada Jerman, Universiti Hannover, yang tujuan asalnya untuk mengharamkan sembelih cara Islam. Dan dia lakukan ujian sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dia letakkan dua alat ini di kepala haiwan. EEG diletakkan di kepala, ECG diletakkan di dada dan disembelih cara Islam. Apakah yang berlaku? Memeranjakkan. Ini rekodnya. Apabila disembelih 3 saat kemudian, 3 saat sembelih, EEG merekodkan sakit kosong. Maksudnya haiwan yang disembelih cara Islam tidak rasa sakit sedikit pun. Jantung berdenyut seperti biasa, ECG menunjukkan jantung berdenyut seperti normal. Walaupun disembelih, jantung masih berdenyut. Otak menunjukkan EEG yang zero, maksudnya tidak ada sebarang kesakitan. Tidak ada sebarang denyutan yang dikeluarkan oleh otak. Sebab apabila diputuskan saraf daripada kepala dan badan haiwan, maka haiwan tidak dapat detek lagi kesakitan. Dan dia terperanjat. Dia ulang sekali lagi. Tuan-tuan dibaca, ini kesimpulannya. Dan apabila dilakukan berulang kali, EEG tetap memberikan bacaan kosong. Maksudnya, haiwan yang tak pernah kita tahu dia sakit atau tidak, memang tidak sakit. Kesakitan sembelih dengan cara Islam dengan memutuskan 3 urat darah, salur nada, salur nadi, salur darah, salur udara, saluran makanan, dan haiwan tidak merasakan sebarang kesakitan. Dia ulang berkali-kali. Bacaan EEG tetap sama. Kosong. Dan inilah sunnatullah. Syariat Allah minta ada hikmah. Sama ada kita tahu atau tidak. Dan ini untuk jawapan mereka yang mengatakan penyembelihan Islam adalah zalim. Dan kita bandingkan dengan apa yang mereka lakukan dengan Barat.
daging yang kita sembelih dengan cara Islam, warnanya tidak merah. Dan apabila kita letakkan dalam air, dia akan timbul. Daging yang tuan-tuan beli daripada supermarket, dia tenggelam. Sebab disembelih dengan cara pelalian dan darah terkumpul dalam daging haiwan. Itu yang dapat kita saksikan daripada kesan daging haiwan yang dilakukan dengan cara Islam ataupun sebaliknya. Sekarang, mereka bawa kepada Mahkamah Jerman. Mahkamah Jerman, tujuan asalnya mereka untuk mengharamkan sembelihan Islam. Dan Mahkamah Jerman mengatakan sembelihan yang paling baik untuk haiwan ialah Islam. Disahkan oleh Mahkamah Jerman bahawa penyembelihan yang terbaik untuk haiwan untuk kesatuan manusia, kebaikan haiwan, kebaikan manusia ialah cara Islam. Ini disahkan oleh Jerman. Mahkamah Jerman telah mengisahkan zabihah halal slaughtering the best way of untuk kita makan haiwan yang disahkan teknik the most human way, kata Jerman. Kita bandingkan dengan cara mereka. Cara mereka dilakukan oleh seluruh restoran segera. Mereka menggunakan cara voltage. Mereka lalikan haiwan tersebut. Dan apabila dilalikan, tuan-tuan, para persekalian, jantung telah berdenyut secara tidak regular. Dan akhirnya berhenti, walaupun brain death tidak berlaku lagi. Cara yang sama mereka letakkan di kepala haiwan, dicarakan dengan stunning tadi. Diletakkan EEG untuk rekodkan sakitan. Diletakkan di jantung untuk merekodkan gerakan jantung. Apabila dikenakan pelalian, elektrik yang tinggi, voltage yang tinggi, jantung sudah tidak bergerak, zero. Sedangkan EEG merekodkan sakit yang paling maksimum keluar daripada monitor yang mereka lakukan kajian. Menunjukkan bahawa binatang yang dilakukan secara stun, kesakitan maksimum dan jantung telah berhenti. Bila disembelih sekalipun, darah tidak keluar lagi. Darah meleleh keluar. Segala toksik, virus, bakteria terkandung di dalam daging tersebut. Tuan-tuan pergi ke restoran, ini dilakukan oleh Barat. UK melakukan secara stun dan lalikan haiwan ini sebelum dilakukan sembelihan untuk tujuan makanan halal di UK. Rupa-rupanya ini cara yang paling zalim. Sebab saintifik menunjukkan bahawa kesakitan yang ditunjukkan oleh EEG ialah maksimum, sedangkan jantung telah berhenti bergerak dan segala toksik akan tersimpan dalam daging yang disembelih cara saintifik Barat. Ini steak yang kita beli. Kita potong, keluar darah. Ini disembelih secara Barat. Walaupun disembelih, tetapi kita lihat darah masih terkandung dalam daging. Kita gigit drumstick dan masih lagi ada darah, lebih lagi di tulangnya. Dan ini makanan yang tidak sehat. Berbeza dengan cara Islam. Apabila kita ambil daging yang dikorban, bandingkan dengan daging ini. Daging yang kita makan ini sangat bersih, tidak ada kekotoran, toksik dan sebagainya. Dan ini ialah satu peristiwa di Pantai Timur. Disembelih. Lengkap. Ustaz yang sembelih. Segala syarat yang ditentukan syariah telah sempurna. Lembu bangkit kembali. Dan makan rumput kembali. Apakah nampak muka sakit? Apabila disembelih dengan cara Islam, apakah nampak muka sakit? Apakah dia meronta-ronta? Dan dia hidup 3 hari kemudian. Allah ingin tunjukkan kepada kita yang didakwa oleh mereka. Sembelih cara Islam adalah paling ihsan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi daripada makanan yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan, jangan kamu ikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tuan-tuan yang semati, kita lihat di restoran luar negara, sembelihan ayam dilakukan cara sama.
Ayam digantung dilakukan di Eropah untuk restoran yang umat Islam makan. Apa yang mereka lakukan? Cara sama seperti mereka lakukan dengan cara haiwan tadi. Ayam ini dilalukan voltage yang tinggi, ayam telah pengsan. Kemudian dicelup dalam air, ayam sudah separuh mati. Disembelih dan mufti kata boleh dimakan sebab halal, kita sembelih. Tetapi dari segi falsafah telah hilang sama sekali. Sebab dalam Islam untuk kita melakukan penyembelihan syariah harus dalam hayah mustaqirah. Mustaqirah maksudnya haiwan dalam keadaan segar dan bertenaga. Tetapi ayam yang dikena voltage, dia sudah separuh pengsan. Dan sekiranya disembelih, maka darah keluar meleleh bukan memancut. Dan segala toksik akan terkandung dalam ayam ini. Dan ini dilakukan oleh restoran segera di Eropah. Di Malaysia saya tak tahu. Di Malaysia saya tak tahu apakah yang mereka lakukan. Tetapi di Eropah inilah yang mereka lakukan untuk Islam. Dan mereka lakukan sama seperti ini. Stunning yang mereka lakukan ialah dengan mengalirkan elektrik kepada badan ataupun otak hewan yang menyebabkan kesakitannya sangat-sangat tinggi. Dan jantung telah berhenti, segala toksik akan terkandung di dalam badan haiwan. Ini cara yang mereka lakukan secara yang mereka benarkan di UK. UK membenarkan cara yang zalim ini. Sedangkan dengan cara penyembelihan cara Islam mereka haramkan. Inilah yang sedang dibincangkan di UK sebelum bulan Hari Raya Haji yang lepas. Kita lihat ini ayam yang disembelih dengan cara ini. Dan kita gigit, kita lihat darah masih banyak. Hati-hati tuan, kita lihat dalam restoran segera di luar negara ataupun mungkin negara kita. Bila sampai ke peringkat ini, kita keluar darah yang banyak, kita tak sanggup makan lagi. Sebab cara penyembelihan yang tidak sempurna. Mari kita berfikir, Islam ialah agama yang Allah turunkan. Manusia Allah ciptakan. Dan peraturan Allah turunkan. Allah yang bijaksana tentulah memberikan kaedah yang bijaksana. Satu lagi dalam masyarakat Islam, tuan-tuan, negara kita telah lama mengeksport daging halal kononnya. Tetapi pada 2 tahun lepas, berita dalam negara kita mengatakan bahawa kartel yang mengeksport daging halal bercampur aduk dengan haram. Saya tidak tahu, ini berita yang keluar. Kalau ini benar berlaku, maka cukup malang sebab Allah merintah kita supaya makan makanan halal dan thayyiban, halal dan baik. Dan kalaulah ini yang berlaku dalam masyarakat kita, alangkah malangnya yang kita telah bercampur aduk antara halal dan haram. Dan dikatakan oleh pemerintah kita, perkara ini telah berlaku 40 tahun yang lalu. Maksudnya, kanak-kanak yang dibesarkan 40 tahun lalu sekarang sudah menjadi pensyarah, sudah menjadi profesor, sudah menjadi pendaftar, sudah menjadi. Dan inilah suasana yang kita hadapi. 40 tahun sudah berlalu, kita dibesarkan dengan daging yang tidak pasti halalnya. Apakah akibat pribadi kita, akhlak kita apabila kita makan makanan yang tidak sempurna seperti itu? Dan Islam, supaya kita meninggalkan ya syubhah, al-halal bayin, wal haram bayin. Halal jelas, haram jelas. Tetapi di antara halal dan haram, tidak jelas, inilah harus kita tinggalkan. Halal tidak, haram tidak, halam. Daging yang kita makan, daging halam. Para profesor sekalian, para pensyarah, inilah yang saya sebutkan. Sekarang kita ada satu lagi masalah yang baru. Sintetik, daging sintetik. Daging ma'amal, tuan-tuan lebih paham dari saya. Bagaimanakah dilakukan daging ini? Apakah dia bersumberkan kepada sumber yang halal atau bersumber dengan sumber yang diragui? Sekarang telah tersebar sedunia apakah yang disebut sebagai synthetic meat yang sekarang sudah popular, yang sudah masuk pasaran Malaysia, saya dipahamkan demikian. Inilah cultured meat, dia bukan daging, tetapi dia adalah dilakukan seperti daging. Dan bagaimanakah mereka melakukan ini secara makmal, saya tidak pasti, tetapi inilah yang sedang berlaku. Apakah tarafnya? Apakah dia halal, haram atau halam? Berita kita mengatakan bahawa
sudah ada satu majlis menandatangani kerjasama untuk mengeluarkan daging yang dimasukkan tadi. Malaysia bakal hasilkan daging buatan Mamang. Apakah dia sudah berlaku atau tidak, saya tidak pasti. Dan para mufti kita telah mengeluarkan fatwa dan kita harus berhati-hati dalam konteks teknologi. Apakah dia termasuk dalam halal yang jelas, halalan thayyiban, ataupun halalan yang tidak thayyiban, ataupun dua-dua tidak. Dan inilah yang dikeluarkan oleh para mufti kita. Sekarang kita lihat, para ilmuwan kita, para ulama kita harus peka dengan masalah teknologi yang sedang berlaku. Sedangkan apa yang berlaku di sini ialah memerlukan kepakaran yang berbagai. Dan tentulah para penyelidik kita ada gabungan di antara fakulti-fakulti untuk menghasilkan fatwa yang jelas tentang satu-satu perkara yang berlaku dalam bioteknologi ataupun di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Ini ialah perkara yang sangat terdesak yang memerlukan kepakaran lebih pada satu untuk mengeluarkan satu fatwa yang sempurna. Tuan-tuan sekalian, ini 5 bintang di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Dalam hotel, apakah 100% jelas? Sebab dalam hotel yang bertahap 5 bintang ke atas, mereka ada banyak kitchen. Mereka ada banyak dapur. Mereka ada dapur tempatan 100% halal. Ini ditentukan oleh JAKIM. Dan ada western chicken. Ada oriental chicken. Dia ada banyak kitchen di dalam satu restoran, dalam satu hotel. Seluruh makanan diletakkan dalam dewa yang sama. Sekarang tuan-tuan akan pilih. Kita ingin buka puasa. Apakah ini halalan thayyiban? Sebab saya dipahamkan oleh kawan JAKIM saya yang terlibat dengan halal haram ini. Apabila mereka pergi menyemak tentang halal haram di sesebuah hotel, mereka hanya dibenarkan untuk masuk dapur tempatan. Ada dapur yang dikaitkan dengan oriental atau western definitely tidak benarkan kita masuk. Mereka ada SOP. Bila mereka sediakan salad, mereka ada SOP mereka. Apakah yang harus disebut masukkan dalam salad tersebut? Kita ambil salad, kita rasa masam satu macam. Kita makan kek. Kek mereka juga menggunakan standard yang mereka telah tentukan. Kalau Hotel Hilton di Malaysia, Hotel Hilton di Amerika, sama saja kek yang kita makan. Dan apakah dia telah bertaraf halal-halal? Inilah untuk sama-sama kita berfikir. Dan kita harus selesaikan masalah umat Islam oleh umat Islam. Daging halal diharamkan. Di barat mereka haramkan daging halal. Walaupun masa belajar di luar negara barangkali tuan-tuan dapat beli daging halal, tetapi proses halal ini apakah 100% halal ataupun separuh halal, separuh lagi haram. Sebab cara penyembelihannya harus mematuhi Persatuan Veterina. Kalaulah tuan-tuan di UK mesti patuhi peraturan veterina untuk daging yang dihasilkan di seluruh negara mereka. Itu sebab tuan-tuan, kita lihat ada orang Islam, mereka kata saya Islam tetapi saya menentang korban. Dan di Indonesia lebih dahsyat, saya adalah ulama tapi saya menentang korban. Mereka telah dipengaruhi oleh pencinta hewan yang sedang berkeliaran di seluruh dunia. Mereka menghasut umat Islam untuk sama-sama melakukan perkara yang sama pada mereka. Dalam konteks ini kita lihat, hikmah korban Islam ialah bersyukur di atas nikmat Allah, memberi makanan orang miskin dan fakir. Tetapi kapitalis yang menyediakan makanan segera, mereka menyediakan restoran mewah untuk pelanggan yang mewah dan untuk keuntungan dolar yang berlimpah ganda. Kita tidak ada keuntungan. Bila kita korbankan, kita tidak buat keuntungan. Kita berikan secara makanan secara percuma kepada orang miskin. Dan itulah falsafah yang berbeza sama sekali. Sekarang setelah timbul satu lagi kumpulan di barat, mereka mengatakan meat is murder. Dan mereka mengharamkan setiap jenis restoran yang terdapat daging dalamnya. Kalau kita lihat gigi kita tuan, kita ada gigi kita yang rata depan dan kita ada gigi taring kita. Maksudnya dari segi nature, tabi'i yang Allah ciptakan manusia makan sayur-sayuran seperti gigi depan kita dan taring inilah untuk makan daging. Dari segi tabi'i, dari segi falsafahnya, Allah ciptakan manusia untuk makan makanan yang berbagai.
Lembu hanya makan rumput. Dan harimau hanya makan daging. Manusia Allah berikan segala-galanya kelebihan. Lembu makan rumput tanpa kolesterol. Tapi daging lembu penuh dengan kolesterol. Makan kolesterol tak sepertinya ada kolesterol. Tuan-tuan takut makan daging, takut kolesterol, tetapi lembu makan rumput semata-mata, tapi kolesterol banyak. Belgium telah haramkan korban. Belgium seperti Perancis mengharamkan daging halal. Dan apakah masalah umat Islam di sana? Apakah mereka terpaksa makan daging halal ataupun haram? Dan apa yang menariknya tuan-tuan? Restoran Yahudi tidak inilah restoran kita. Restoran kita akan dilakukan segala keburukan, dibaling dan sebagainya yang ada perkataan halal. Tetapi restoran yang berdekatan yang dipunyai oleh orang Kristian tidak dipunyai oleh orang Yahudi yang juga makan daging seperti kita, tidak diapa-apakan. Setiap pemimpin Islam sampai ke Eropah, mereka akan adakan seperti ini. Mereka adakan tunjuk perasaan, mereka membawa label perjuangan mereka dan ditujukan kepada pemimpin Islam. Setiap pemimpin Islam yang singgah di negara Belgium umpamanya, mereka tunjukkan spanduk seperti ini. Membunuh haiwan ialah jenayah. Dan mereka berkumpul seperti ini di lapangan terbang. Setiap pemimpin Islam yang singgah negara mereka umpamanya Belgium ataupun Romania ataupun Slovenia, mereka adakan tunjuk perasaan seperti ini. Mereka membuat bantahan kepada umat Islam purposely, sedangkan mereka juga melakukan perkara yang sama di seluruh Eropah. Kita lihat, mula-mula sekali mereka adakan hari yang mereka sebut International Awareness Days, iaitu hari supaya kita cintakan haiwan. Dan mereka kononnya mereka sayangkan haiwan, tetapi mereka tidak sayangkan nyawa manusia. Nyawa manusia dikorbankan di Palestin. Cuba tuan lihat bagaimanakah rakyat Syria dilakukan oleh mereka yang kaya-kaya, yang negara besar. Di Yaman bagaimanakah negara Eropah melakukan kepada penduduk Yaman. Tetapi mereka sekarang seolah-olah mereka membela haiwan, tetapi nyawa manusia seolah tidak ada harga sama sekali. Mari kita berfikir dalam konteks ini. Kita lihat apa yang sebutkan tadi. Orang Yahudi juga seperti Islam. Orang Yahudi juga mesti kosher, mesti halal, mesti sembelih cara Islam. Sama seperti kita Islam. Tetapi orang Yahudi diberikan kebebasan Amerika untuk mendapatkan daging yang dilakukan oleh agama mereka. Tetapi tidak Islam. Caranya sama. Kalaulah orang Yahudi yang menyembelih, umat Islam boleh makan daging mereka. Allah halalkan kita, makanan mereka halal lakum, dan makanan mereka adalah halal bagi kita. Dan dengan syaratnya mereka adalah Yahudi yang tulen, bukan Yahudi yang tidak tulen. Sekarang tuan-tuan, Australia ialah negara yang terkenal cinta ke haiwan. Tetapi mereka membunuh, berita yang keluar 10,000 unta yang berkeliaran di Australia dibunuh tanpa sebab. Sebab unta ini memakan tanaman mereka. Mereka membunuh tanpa makan dagingnya. Bergelimpangan setiap tahun. Dan mereka attacks umat Islam yang mengatakan kita sembelih haiwan, tapi mereka membunuh haiwan dan mereka silent. Mari kita tunjukkan dua suasana ini. Kita tunjuk kepada mereka bahawa mereka lebih dahsyat. Mereka menembak. Dalam berita ini, mereka menghapuskan 10,000 ekor unta yang berkeliaran di Australia, dan tujuanlah untuk menghapuskan unta tersebut. 20 tahun lepas, mereka ekspor ke Malaysia dengan banyaknya unta seperti ini. Kita jadikan korban, tetapi sekarang mereka musnahkan sebab mereka haramkan untuk ekspor. Sebab orang Malaysia zalim dengan korban, tetapi mereka lebih zalim. Kita lihat tuan-tuan. Ini Amerika. Amerika mengatakan mereka sangat cintakan haiwan. Mereka membunuh binatang ini, bison. Dan mereka memburu setiap masa, bukan untuk dagingnya, tetapi untuk hobi. Mereka membunuh untuk hobi. Dan itulah yang dilakukan oleh pencinta haiwan. Tetapi pencinta haiwan tidak pergi attack orang seperti ini. Dan kita lihat tuan-tuan, ini ialah pada tahun 1904. Amerika membunuh seluruh ternakan yang dipunyai oleh Apache, oleh Red Indian, yang mereka
bermusuhan dan mereka melakukan peperangan terhadap rakyat Apache, orang rakyat Indian, mereka membunuh haiwan dipunyai oleh rakyat Indian sehingga menjadi seperti gunung. Ini satu gunung. Bergunung-gunung haiwan dibunuh seperti ini dan mereka mengatakan mereka cinta ke haiwan. Mereka mengatakan mereka cinta ke haiwan sedangkan mereka membunuh binatang yang betul banyak dan kita boleh berhujah dengan mereka. Dan para pelajar, pensyarah-pensyarah yang muda, kita harus menjadi peguam bela kepada umat Islam. Sebab mereka attack kita di atas dasar bukan saintifik, sebab mereka melakukan perkara yang lebih dahsyat daripada kita. Dalam konteks ini kita lihat di Spanyol, mereka lakukan pertembungan antara manusia dengan haiwan. Dan pemuda ini menggunakan pedang yang tajamnya untuk menikam ke jantung haiwan. Dan sekiranya dia dapat membunuh dalam satu tikaman, dia akan diusung sebagai pahlawan Spanyol. Kadang-kadang kita mengharapkan manusia akan kalah kepada lembu ini. Dan mereka tunjukkan bahawa mereka cinta ke haiwan, tetapi mereka membunuh haiwan sejak ratusan tahun lepas. Bahkan ribuan tahun lepas, mereka jadikan pesta. Setiap pesta mereka tunjukkan di Spanyol, mereka membunuh haiwan yang demikian. Dan mereka masih mengatakan mereka cinta ke haiwan. Mereka hipokrit dalam konteks ini. Ini ialah di Denmark. Denmark mengharamkan korban. Tetapi mereka ada pesta membunuh ikan paus. Setiap bulan Jun, tuan-tuan, sekarang bulan Jun sudah sudah berakhir. Dan pada Jun pas mereka ada pesta membunuh ikan paus di Pulau Faroe, Faroe. Entah kenapa ikan ini menyerah diri setiap bulan Jun. Setiap bulan Jun ikan menyerah diri kepada pembunuh. Lauk bertukar menjadi darah. Dan mereka mengatakan mereka pencinta hewan. Mereka mengatakan mereka pencinta hewan, sedangkan mereka musnahkan ikan paus, dolphin dan sebagainya sebagai hiburan. Siapa yang membunuh paling banyak dolphin ataupun whale, mereka dinobatkan sebagai pahlawan Pulau Faroe. Ini dia, tuan-tuan. Dan mereka masih bercakap tentang kecintaan terhadap haiwan. Mereka masih cintakan haiwan. Mereka hipokrit. Tujuanlah mereka attack umat Islam supaya sedangkan mereka lakukan lebih dahsyat. Dan setiap tahun mereka lakukan perkara sama berulang-ulang. Dan kita lihat bukan untuk makanan, dan ikan paus menyerah diri setiap tahun. Allah cuba mereka dan inilah yang mereka lakukan kepada perkara tersebut. Kita lihat dolphin. 1,400 dolphin disembelih di Pulau Faroe. Tadi ikan paus. Musim berganti, ikan dolphin pula yang terdampar di Pulau Faroe. Mereka adakan pesta yang sama. Orang Denmark, orang England, orang Perancis bila tiba bulan Jun, mereka pesta di Pulau Faroe. Dan mereka membunuh. Masing-masing ingin menunjukkan mereka masih dapat membunuh dengan banyak. Macam orang Malaysia bertanding memancing, paling banyak dapat ikan, dia juara. Kita lihat. Ini masyarakat Eropah. Mereka membunuh ikan paus. Dengan berbagai sebab, dengan berbagai-bagai alasan, untuk tujuan mereka, dan mereka membiarkan sebahagian besar ikan paus yang mereka tangkap dan mereka jadikan itu sebagai mangsa setiap tahun. Dan mereka masih bercakap bahawa mereka cinta ke haiwan. Ini ialah pakaian yang paling mahal di atas muka bumi. Daripada polar bear. Untuk menghasilkan baju yang berkualiti seperti ini, baju yang paling mahal di atas muka bumi, diambil daripada seekor polar bear yang besar. Dan binatang yang tidak berdosa ini, yang hanya tinggal di atas ais, diburu oleh Eropah. Dan tujuanlah hanya untuk mengambil bulu mereka untuk jadikan pakaian. Dan mereka masih menyebut mereka cinta ke haiwan. Mereka masih cinta ke haiwan. Sedangkan mereka lah menjadi pengusaha kain baju yang paling mahal di dunia. Tuan-tuan, ini tuan-tuan pergi ke supermarket yang terbesar, gedung pakaian yang terbaik di London, di Paris, di New York, inilah pakaian terbaik mereka. Dan ini daripada bulu haiwan yang mereka katakan mereka cinta ke haiwan. Ini ialah kadang-kadang bulu haiwan ini diletakkan sebagai perhiasan. Ini bulu yang tulen. Menjadi satu status kepada Eropah apabila mereka ada bulu haiwan seperti ini untuk mereka adakan di rumah mereka sebagai simbol status orang Eropah. Dan mereka sebutkan mereka cinta ke haiwan. Tuan-tuan,
bagi pensyarah-pensyarah yang sukakan jenama yang mahal ini. Ingat, dia adalah daripada haiwan. Daripada haiwan yang terpelihara, yang dijaga, dan mereka yang mencipta beg yang cantik-cantik, yang membunuhnya orang Asia. Orang Asia membunuh buaya untuk dijual pada mereka. Maksudnya mereka terlibat dengan pembunuhan tersebut. Sebab di atas permintaan mereka lah orang Asia telah membunuh buaya di merata tempat untuk dihantar kulit pada mereka, dan mereka mengatakan mereka cintakan haiwan. Tengok, inilah kasut terbaik. Kasut ini daripada kulit kanguru. Kasut terbaik di atas muka bumi. Bukannya cat kanguru, saya pakai cat kanguru, bukan ini. Maksud saya daripada kulit kanguru. Pemain bola sepak terbaik dunia semua pakai kasut daripada kulit kanguru. Mereka membunuh kanguru hanya untuk mendapatkan kulit mereka, dan mereka mengatakan mereka cintakan haiwan. Mereka membunuh kanguru dan mereka katakan mereka cintakan haiwan. Dan itulah untuk kita sama-sama fikir, dan korban ialah ibadah dalam Islam. Inilah bukti pengorbanan yang disyariahkan untuk kita, dilakukan oleh dua beradik yang pertama dalam sejarah manusia. Qabil dan Habil memulakan pengorbanan. Yang satu mengorbankan haiwan yang cantik, yang satu mengorbankan gandum yang buruk. Allah menerimakan bukan darahnya, bukan haiwannya, tetapi takwanya yang Allah terima daripada saudara yang melakukan korban yang mulia, yang ikhlas. Allah rakamkan pengorbanan Nabi Ibrahim AS terhadap Ismailnya, dan kita semua ada Ismail sebagaimana Al-Fatih sebutkan tadi. Apakah kita juga bersedia untuk berkorban demikian? Dan apakah kita berkorban untuk menjadikan negara kita negara yang terbaik di Asia Tenggara? Ataupun kita ingin biarkan negara kita sebagaimana yang ada sekarang, dengan kewangan kita yang merudum, dengan rasuah kita yang masih lagi tidak dapat dihapuskan, dan kita disahkan antara negara yang tertinggi rasuah dunia selepas Ukraina. Selepas Ukraina, kita menduduki tempat yang sangat banyak. Dan apakah kita masih tidak berkorban untuk menjadikan negara kita Bardatun, Taibatun, Warabun Wapur? Dan sekali lagi, kita tutup dengan ayat yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sahhalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Dan Allah telah memudahkan segala ciptaannya kepada manusia. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan haiwan dan tumbuhan. Allah ciptakan segala-galanya untuk manusia. Tetapi manusia dilantik sebagai khalifah. Dan setiap yang kita buat akan dipertanggungjawabkan, baik atau buruknya. Dan kita sekarang sedang diuji di atas sebuah dewa perpesaan. Sama ada kita sedar atau tidak, kita semua dalam dewa perpesaan. Dan dewa perpesaan kita lah dunia ini seluruhnya. Dan untuk lulus kepercayaan, kita mesti baca teks. Pelajar yang tidak membaca teks akan gagal. Teks kita Al-Quran. Oleh sebab itu setiap yang kita buat akan diberi markah. Menjabil hasati palahu amsal. Siapa yang buat kebaikan dapat 10 markah. Wa menjabil hasati pala yuzza illa mislaha. Siapa yang buat keburukan tidak dibalas kecuali tolak 1 markah. Setiap yang kita buat, termasuk apa yang kita lakukan pagi ini, akan diberi markah. Dan alangkah malang sekiranya markah negatif 1 ini mengatasi 10 markah yang kita lakukan setiap hari, dan kita diberikan ujian di atas muka bumi. Apakah kita akan berjaya dan gagal? Dan mudah-mudahan kita berjaya dengan menjadi markah yang terbaik, bukan sahaja dalam QC kita, tetapi di akhirat kita memerlukan kejayaan yang sangat tinggi. Dan bagi mereka yang berjaya di akhirat, itulah kejayaan yang hakiki. Dan perpesaan adalah sekali muktamad, tidak ada rewan, dan perpesaan adalah satu demi satu, satu-satunya perpesaan yang sedang kita hadapi sekarang. Dan marilah kita sama-sama memberikan markah terbaik untuk perpesaan kita yang abadi. Itulah barangkali pengorbanan kita yang terbesar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih personal. Diminta yang berusaha doktor untuk terus kekal di atas pentas bagi sesi soal jawab. Dipersilakan
Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai soalan untuk tampil ke mikrofon yang disediakan di sebelah kiri dan kanan Dewan. Jika ada sesiapa yang ingin menanyakan soalan kepada Yang Berusaha Doktor. Tiada sebarang soalan? Okey, ada soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Berbahagia Dr. Marafa atas penyampaian tadi. Cuma saya nak mohon pandangan daripada Yang Berbahagia penceramah. Berdasarkan kepada apa yang dinukilkan oleh Hamka dalam tafsir dia, Al-Azhar, apabila membincangkan tentang isu pengendalian binatang korban yang menyebabkan berlakunya binatang terlepas, kecederaan dan juga malapetaka lain lah. Di Bukit Beruntung baru ni ada 3 ekor terlepas ketika nak mengendalikan lembu untuk dikorbankan. Jadi apa yang dicadangkan oleh Hamka dalam tafsir dia ialah menggunakan bahan pelali supaya bila pelali ini digunakan ia memudahkan untuk pengendalian binatang-binatang korban tersebut. Tapi cadangan ini kita lihat agak kontradik sikit dengan apa yang dibincangkan oleh Yang Berbahagia penceramah tadi. Walaupun mungkin di situ ada perbincangan berkaitan dengan kadar dos yang perlu digunakan bagi pengendalian binatang tersebut. Jadi mohon pandangan daripada Yang Berbahagia Doktor. Terima kasih. Alamak, siaran ulangan ni. Biasa kalau bola siaran ulangan kita harap menang, tapi macam itulah. Baik, Yang Berbahagia Doktor, terima kasih atas penyampaian tadi. Soalan yang saya ringkaskan semula, saya memetik apa yang dibincangkan oleh Hamka dalam tulisan dia Al-Azhar, tafsir Al-Azhar, yang mencadangkan supaya penggunaan pelali digunakan bagi mengendalikan binatang korban, yang sebagaimana yang kita maklum mutakhir ini kita dipaparkan dengan video-video kecederaan dan malapetaka tertentu, termasuklah terlepas binatang ternakan tersebut sebelum ia berjaya disembelih. Jadi apa yang dicadangkan itu saya lihat agak kontradik sikit dengan apa yang dibincangkan oleh Yang Berbahagia Doktor tadi. Mungkin ada di sana penggunaan dos pelalian itu mungkin banyak mana yang perlu digunakan, mungkin ada cadangan lah. Tapi dalam konteks ini saya mohon pandangan Yang Berbahagia Doktor atas cadangan yang pernah dikemukakan oleh mufassir kita tersebut. Terima kasih. Okey, terima kasih. Alhamdulillah saya tak jelas tadi dan mungkin tinggal saya tak berapa standard. Kata silap saya fahamkan ialah di fatwa yang keluar oleh Mesir bahawa pelali itulah cara yang ihsan. Dan sembelih secara langsung yang kita lakukan ini barangkali tidak ihsan. Itu maksudnya soalan. Kalau itulah soalannya, maka dalam konteks zabihah, dalam ba'atimah, dalam kitab fiqh kita, antara syarat haiwan yang kita sembelih ialah hayat amstaqirah.
Hayah mustaqirah maksudnya haiwan dalam konteks yang segar, sihat, dan sekiranya kita lakukan pelalian, binatang kesegaran haiwan akan menurun. Dalam konteks yang saya sebutkan tadi, sehingga jantungnya telah tidak regular. Menunjukkan dia istilah mustaqirah dipersoalkan. Barangkali apa yang disebut oleh mufti tadi saya tidak tahu. Ialah haiwan yang tidak ada kesan apabila kena pelali. Dan penyembelihan secara melali ini dikatakan ihsan disebabkan haiwan tidak rasa sakit, tetapi saintifik menunjukkan sebaliknya. Secara saintifik kita lihatkan profesor yang lakukan di Jerman tadi menunjukkan sebaliknya, bahawa pelali ialah kaedah yang paling zalim dalam konteks untuk membunuh haiwan. Dan penyembelihan Islam ialah cara yang paling ihsan walaupun diakui oleh bukan Islam, dan tentulah yang Allah berikan cara syariah untuk kita menyembelih dengan cara yang ditentukan oleh syariat kita adalah terbaik. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan. Okey, ada soalan lain daripada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini? Okey, nampaknya tiada soalan lagi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Mat Rofaq Ismail atas perkongsian ceramah yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Berikan tepukan kepada penceramah kita. Okey, berikan tepukan yang gemuruh kepada penceramah jemputan kita. Terima kasih diucapkan. Baiklah hadirin, sebelum kita mengakhiri majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Ibu Kandung Suluh Budiman. Oleh itu, semua hadirin diminta untuk berdiri. Dengan berakhirnya nyanyian lagu Ibu Kandung Suluh Budiman, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada hadirin dan hadirat yang sudah hadir memeriahkan majlis kita pada pagi ini. Dan majlis mengumumkan perarakan keluar didif kehormat dari pekarangan majlis.
Okey, sedang dipaparkan QR code untuk kehadiran. Okey, dipersilakan anda semua untuk scan kehadiran untuk perhimpunan bulanan Julai 2023. Terima kasih. Anak kahwin Sabtu ni. Saya cuba datang. Abang ikut saya. Saya tunggu. Okay, Saturday. Waiting for you. Ayo lagi. Tak ingat. Dah rekod dah, tapi dia rekod position jauh. Tak logik. Kita duduk kat sini. Apa? Itu memang